Bila sebut tentang ikan, pasti ramai juga yang akan terfikir tentang makanan. Selain ikan air masin atau laut, ikan air tawar juga popular dengan kelazatannya tersendiri. Oleh itu, video kali ini akan kongsikan tentang 10 spesies ikan air tawar tempatan yang paling sedap. Teruskan menonton. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. 10. Anabas castodineus, yang dikenali sebagai ikan puyuh. Sudah pasti ramai yang mengenali ikan puyuh. Ia dianggap sebagai salah satu ikan rakyat. Selain popular sebagai hiasan atau dipelihara atas kepercayaan karut, ikan puyuh juga selalu dijadikan hidangan kerana isinya yang sedap walaupun hanya digoreng atau dibakar begitu saja. Selain itu, ia juga sesuai dimasak dalam pelbagai jenis resepi, baik berkuah maupun dimasak kering. Kini penternakan ikan puyuh juga sudah semakin berkembang di Malaysia, cuma ia tidak dikomersialkan secara meluas di dalam pasaran. 9. Monopterus javanensis, yang dikenali sebagai belut paya atau belut sawah. Pasti ramai yang mengenali ikan yang berbadan panjang ini, terutamanya di kalangan masyarakat desa. Belut paya memiliki isi yang manis dan sedap. Ia selalu dihidangkan dalam pelbagai jenis resepi, antara yang popular adalah dijadikan sup. Penternakan belut paya masih belum berkembang di Malaysia, namun ia amat berpotensi untuk dikomersialkan kerana ada permintaan tinggi dari penggemarnya. 8. Hemibagrus capitulum, yang dikenali sebagai ikan baung sungai. Ikan baung sungai agak terkenal dalam kalangan masyarakat kerana kelazatan isinya jika dimasak gulai lemak tempoyak. Selain itu, ia juga sedap jika dibakar begitu saja. Boleh dikatakan ikan baung sungai digemari oleh pelbagai lapisan masyarakat. Namun populasinya agak terancam ketika ini oleh kehadiran spesies ikan baung pendatang, iaitu Hemibagrus wickiardus yang dikenali sebagai ikan baung ekor merah. 7. Oxyeleotris marmorata, yang dikenali sebagai ikan ketutu. Ikan ketutu adalah sejenis ikan gobi air tawar yang besar dan amat lazat jika dimasak steam atau kukus. Ikan ketutu juga mempunyai pasaran yang tinggi di restoran Cina. Ikan ketutu kini ada yang diternak, cuma penternakannya masih belum meluas di Malaysia, mungkin kerana masih ramai yang tidak tahu bahawa isinya lazat dan ia ada permintaan yang tinggi dalam pasaran. 6. Mastarcembelus favus, yang dikenali sebagai ikan tilan batik. Bagi yang tak biasa melihatnya mungkin akan berasa geli sedikit kerana penampilan dan coraknya yang seakan-akan ular, namun sebenarnya ikan tilan adalah ikan yang lazat. Isinya rasa seakan-akan isi ayam, manis dan sedap walaupun hanya digoreng begitu saja. Walau bagaimanapun, masih belum ada penternakan mana-mana spesies ikan tilan di Malaysia, kerana permintaan kepada ikan ini untuk pasaran makanan agak kurang, namun ia ada permintaan yang tinggi dalam pasaran ikan hiasan. 5. Tortambra, yang dikenali sebagai ikan kelah atau turut dikenali sebagai ikan empurau di Sarawak. Raja sungai ini adalah antara ikan air tawar tempatan yang bernilai tinggi dalam pasaran kerana kelazatan isinya. Biasanya ia dimasak steam atau kukus, dan boleh juga dibakar begitu saja. Ikan kelah telah tersenarai sebagai spesies terancam, namun kini ia sudah semakin banyak diternak di Malaysia sama ada untuk pasaran ikan hiasan maupun makanan. 4. Puntiopletus bulu, yang dikenali sebagai ikan tengalan. Dalam keluarga ikan Cyprinidae, boleh dikatakan ikan tengalan antara yang memiliki isi yang paling sedap. Ia boleh dimasak dalam pelbagai jenis resepi, namun jika dibakar begitu saja pun rasanya sudah cukup lazat. Kini sudah ada penternakan ikan tengalan di Malaysia, walaupun penternakannya masih belum meluas, tapi ia amat berpotensi untuk dikomersialkan secara meluas di dalam pasaran makanan dan juga ikan hiasan. 3. Clarias macrocephalus, yang dikenali sebagai ikan keli bunga. Ini adalah salah satu dari 9 spesies ikan keli tempatan di bawah genus Clarias. Ikan keli bunga boleh dikatakan yang paling sedap di antara kesemua spesies ikan keli tempatan. Ia memiliki isi yang lembut dan sangat sedap,
dan kelazatannya memang amat jauh berbeza berbanding spesies ikan keli pendatang, iaitu Clarias gariepinus atau keli Afrika. Ikan keli bunga boleh dimasak dengan pelbagai jenis resepi dan boleh juga dibakar begitu saja. Namun tidak ramai penternak yang berminat untuk menternak ikan keli bunga di atas alasan tumbesaran yang lambat sedikit berbanding ikan keli Afrika. 2. Calostoma teminki yang dikenali sebagai ikan temakang. Ikan temakang mungkin kurang popular di Malaysia, tapi ia adalah antara ikan hiasan yang popular di negara luar. Selain kecantikan dan keunikannya, sebenarnya ikan temakang adalah antara ikan tempatan yang amat lazat. Ikan temakang memiliki bentuk badan yang pipih, namun sebenarnya isinya agak tebal. Ikan temakang boleh dimasak dalam pelbagai resepi, namun jika digoreng atau dibakar saja pun sudah cukup sedap. Ikan temakang amat berpotensi menggantikan spesies ikan pendatang yang paling komersial di Malaysia, iaitu Oreochromis niloticus atau kita kenali sebagai ikan tilapia. Namun penternakannya masih tidak meluas di Malaysia, mungkin kerana ada penternak yang tak tahu kelebihan ikan ini. 1. Helicophagus wandersea yang dikenali sebagai ikan patin muncung. Ikan patin muncung kini amat jarang ditemui kerana diancam oleh kepupusan dan diwakili ia telah pun pupus kerana rekod rasmi penemuannya ialah pada 12 tahun yang lalu. Ikan patin muncung adalah spesies ikan patin tempatan yang paling sedap dan harganya sangat mahal, malahan lebih mahal dari ikan patin buah. Satu ketika dahulu patin muncung popular dimasak dalam pelbagai jenis gulai, terutamanya gulai lemak tempoyak. Sayangnya, dengan ketiadaan penemuan terbaru, dan tidak pernah ada penternakan ikan ini diusahakan, pasti ramai yang mungkin tak sempat merasai kelazatannya. Itulah 10 spesies ikan air tawar tempatan yang terpilih antara yang paling sedap. Sebenarnya ada banyak lagi spesies ikan air tawar tempatan yang sedap, memang tidak cukup ruang jika mahu senaraikan semuanya dalam video ini. Walau bagaimanapun, rasa sedap itu adalah subjektif dan mungkin selera sesetengah orang berbeza dan ada pilihan mereka sendiri. Yang pasti, ikan tempatan kita adalah aset negara kita. Sepatutnya kita perlu berikan tumpuan yang lebih pada ikan tempatan, perlu diperbanyakkan pusat konservasi atau perkembangkan lagi penternakan ikan tempatan, dan ia juga perlu dikomersialkan. Sudah pasti, ia akan lebih menguntungkan baik dari segi ekonomi maupun ekosistem perairan. Sekian, dari Cik Siti Sepat. Assalamualaikum, dan salam sejahtera.